Mungkin orang tu tak buka selimut, dia tak tahu tu Ali ke, dia ingat Nabi kan. Dia akan bunuh. Terus bunuh Mana tahu terus bunuh. Macam mana dia iman dia boleh sampai tahap macam tu, dia sanggup berkorban kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bersama dengan saya Aini dalam YM Podcast. Okey, saya dah cakap tadi, tajuk kita mengenai hari ni apa dia? Bila kita mahu berhijrah. Bersama dengan saya adalah Ustazah Masmirah binti Muslihin. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum. Okey, orang kata kalau tak kenal maka tak cinta. Kita perkenalkanlah serba sedikit mengenai Ustazah. Ustazah merupakan graduan sarjana muda pendidikan Islam daripada Universiti Azhar. Betul ke Ustazah? Alhamdulillah, betul. Masya Allah. Daripada Al-Azhar sampai ke sini. Syariah. Ni lagi orang yang terpat lah. Orang terpat. Tersasul ke tak? Terpat. Orang yang terpat untuk kita berbincangkan mengenai hijrah ni lah. Memang kita tak salah orang. Dan juga Ustazah ni merupakan apa Ustazah dalam Yayasan Mafilah? Saya sebagai pegawai Hal Ehwal Islam. Pegawai Hal Ehwal Islam. InsyaAllah kita tak salah lagi untuk berbincangkan mengenai hijrah. Tapi kita sebelum kita start mengenai hijrah ni, kita nak main game sikit lah Ustazah. Boleh Ustazah? Boleh. Okay, kita akan bermain game betul ke bohong. Betul ke bohong? Selalunya orang main kalau dekat bola tu kita main kad hijau, kad merah kan. Kita main ni lah. Betul ke bohong? Jadi Ustazah dah ready lah untuk main game ni? Dah ready. Okey, kalau Macam mana main dia ni? kalau saya sebut je soalan, Ustazah cakap lah betul ke bohong. Kalau betul, Ustazah right lah. Right pula macam tanda paper. Ustazah tunjuk lah, Ustazah angkat kad ni betul ataupun bohong. Okey, saya baca Ustazah. Alright, Ustazah ready? Okey. Okey, soalan pertama. Rasulullah mendapat perintah untuk berhijrah ke Yathrib menerusi arahan para sahabat. Betul ke bohong? Bohong. Okey, bohong. Kenapa bohong Ustazah? Sebab Rasulullah ni dia dapat perintah daripada Rasulullah bermimpi. Dia mimpi berhijrah ke tempat yang banyak pohon-pohon. Ya, betul. Okey. Bukannya daripada para sahabat. sahabat. Okey, soalan yang kedua. Sewaktu Rasulullah berbincang berkenaan strategi penghijrahan kepada para sahabat, dalam masa yang sama, musyrikin Quraisy membuat perbincangan untuk meraihkan rancangan Rasulullah. Betul ke bohong? Bohong. Kenapa Sebab bohong? Rasulullah nak berhijrah, malah musyrikin memang dah tak suka Rasulullah. Pasal dia nak raihkan lagi kan. Jadi pada waktu tu sebenarnya dia sedang berbincang tentang macam mana nak bunuh Nabi. Ya Allah, Masya Allah. Betul. Alright, yang ketiga. Rasulullah berpindah dari Mekah ke Madinah bersama dengan kaum Ansar. Betul ke bohong? Salah. Sebab sini. Bohong. Sebab Rasulullah dia berhijrah dengan sahabat daripada Mekah. Maksudnya dia berhijrah bersama muhajirin. Orang muhajirin. Kaum Ansar disebut ni muhajirin. Siapa ni lah? Ansar ni orang yang dah dekat Mekah tu. Yang memberi pertolongan. Ansar ni yang memberi pertolongan. Betul. Muhajirin orang yang berhijrah. Alright. Okey, soalan yang terakhir. Okey, pada 8 Rabiul Awal sebelum tiba di Yathrib, Rasulullah mengasaskan Masjid Nabawi. Bohong. Rasulullah mengasaskan Masjid Quba. Okey, semua bohong. Nampaknya semua bohong Semua bohong, Masya kita Allah. memang saja nak test Zaza. Rasa macam ada yang betul ke, ada yang salah. Kita betulkan yang bohong tu. Yeah, betul. Alright, okey, baiklah. Apa yang macam biasalah, benda yang pertama kita perlu tahu apa maksud ma'al hijrah. Silakan. Okey, hijrah yang kita tahu biasa adalah perpindahan Nabi dan umat Islam lah. Khususnya pada waktu itu bersama para sahabat dari kota Mekah ke kota Madinah. Okey. Sebenarnya kalau kita tengok hijrah ni, pada zaman itu dia adalah penghijrahan yang wajib lah, sebab dia nak selamatkan diri dia, nak selamatkan agama dia, nak selamatkan akidah dia kan, daripada kaum musyrikin Mekah yang mana mereka ni memang sangat-sangat menentang Nabi. So kalau kita tengok sebelum terjadinya hijrah ni, ada beberapa, boleh saya cerita sikit Boleh. beberapa perjalanan lah sebenarnya. Macam mana, kenapa Nabi berhijrah, untuk apa Nabi berhijrah ni pun ada sebab-sebab dia kan. Kalau kita kembali semula ke belakang sebelum Nabi berhijrah, kalau kita lihat bagaimana Nabi sewaktu di Mekah bersama para sahabat, Nabi ni membuat dakwah secara senyap-senyap lah kan, awal-awal tu kan. Kenapa? Sebab dia memang ditentang lah dekat masyarakat Mekah time tu, dia tak menerima pun dakwah Nabi kan. Kalau kita lihat pada tahun
ke-9 kenabian, Nabi pada waktu itu dia kehilangan 2 orang yang paling disayang dalam hidup dia lah. Siapa? Biasa kita tahu itu kita sebut fasa ataupun tahun duka cita Nabi, biasa dengar kan? Siapa yang Nabi kehilangan tu? Kita tanya pula. Kita tanya balik. Apa tadi? Pakcik dia. Pakcik dia. Dengan isteri dia, Siti Khadijah kan? Pakcik dia Abi Talib kan? Abi Talib dengan Siti Khadijah. Dan 2 orang tu adalah orang yang sangat rapat dengan Nabi, orang yang support dakwah Nabi. Jadi bila dua orang ni dia wafat pada tahun yang sama, terjadilah tahun kesedihan Nabi, sangat sedih. Kalau kita bayangkan orang yang paling kuat dalam hidup kita, support kita, meninggal, macam mana perasaan kita kan? Sehancur-hancurnya, selemah-lemahnya kita rasa macam tak berdaya kan? Macam tu kan? Macam itulah Nabi pada waktu tu. Tapi Nabi dia tahu tanggungjawab dia sebagai seorang Nabi untuk menyebarkan risalah, untuk menyampaikan dakwah pada umat Islam. Nabi tak putus asa. Walaupun dia rasa tu paling down lah, tapi dia tak putus asa, dia teruskan dakwah. Walaupun dia sebenarnya dah berdakwah di Mekah tu, hampir keseluruhan Mekah pada waktu tu tidak menerima Nabi lah. Kemudian pada tahun berikutnya Allah hantarkan 6 orang daripada Yasrib menerima dakwah Nabi. Ni orang Yasrib ni. Kemudian tahun berikutnya, Bai'ah Aqabah pertama, Allah datangkan 13 orang yang menerima dakwah Nabi. Jadi itu dah permulaan kegembiraan. Macam mana Nabi bangkit semula kan. Nabi dia tak jatuh, tak down pun, tapi fasa-fasa kegembiraan setelah kesedihan lah. Allah hantarkan 6 orang, datang 13 orang lepas Bai'ah Aqabah yang kedua, 73 orang tak silap. Allah hantarkan yang memeluk agama Islam. Sebenarnya sebelum kita bercerita tentang Nabi nak berhijrah ni, di Yasrib pada ketika itu, Yasrib sekarang panggil Madinah kan, ada satu Bani Qalian. Bani Qalian ni ada 2 kabilah, Aus dan Khazraj, biasa dengar lah. Dan pada waktu tu sebenarnya Bani Qalian ni, Aus dan Khazraj ni, susah nak sebut, bergaduh sampai tak ada kesudahan. Jadi mereka ni berfikir bahawa mereka ni perlukan seseorang untuk mengembalikan hubungan mereka ni dulu. Tapi mereka tak ada. Sedangkan orang yang baik di kalangan mereka pun tak dapat nak menyatukan diorang. Dan perkara ni berlanjutan lah. Dan pada waktu itu pula, Nabi ni, dia memerlukan satu negara yang menerima dia. Dia memerlukan satu negara yang dia boleh membina Islam tu sendiri. Dan dia mencari rakyat yang setia dengan dia kan. Kalau tengok waktu tu, Mekah memang dah tak nak terima dah. Itulah terjadi hijrah. Nabi ni berhijrah ke Madinah, negara yang mana rakyatnya memang memerlukan Nabi untuk satukan kaum kabilah Aus dan Khazraj ni. Dan Nabi pada waktu itu pun mendapat negara Islam kan, dan rakyat yang banyak yang setia lah, Alhamdulillah. Jadi kat situ kita tengok di mana mereka ni saling memerlukan lah. Akhirnya Yasrib, Bani Qalian ni pun Allah hantarkan Rasulullah kepada dia supaya dapat satu padukan mereka. Allah bagi Nabi negara rakyat yang setia kan. Masya Allah, kalau kita tengok susunan Allah kat situ sangat cantik lah. Macam mana kita tengok Rasulullah tak putus asa dalam menyebarkan dakwah kan. Akhirnya janji Allah pada orang yang umayyatakillah kan, siapa yang bertakwa, takut pada Allah, Allah akan bagi jalan keluar kan. Jadi kalau kita tengok kat situ Nabi macam mana dia sedih, dia putus asa dalam keadaan dia ditindas. Dia bukan dia, sahabat sekali lah. Umat Islam keseluruhan pada waktu tu di zaman dekat Mekah kan, dicerca, dihina, memang teruk sangat. Dia punya tak boleh nak digambarkan. Biasa kalau kita dengarkan cerita-cerita Nabi macam mana dia dibaling batu, dia sampai macam mana tadi berdarah kan, diubuk bunuh semua. Nabi keluar dapat sesuatu yang indah macam tu. Itulah kisah-kisah macam mana Nabi berhijrah. Baiklah, kita boleh nampak lah kan, itu sebenarnya hijrah ni bukan sebenarnya bukan hanya semata-mata Allah yang suruh, tapi sebenarnya di Yasrib ataupun di Madinah itu sendiri yang memerlukan seseorang untuk bantu menyelesaikan masalah di negara mereka. Baiklah, seterusnya Ustazah, bagaimana Ustazah melihat watak-watak yang berhampir dengan Nabi? Contohnya macam Abi Talib, Sayyidina Ali, Abu Bakar ni, bagaimanakah watak-watak ini memberikan contoh yang terbaik untuk masyarakat pada masa ini? So kalau kita tengok macam mana peranan mereka semasa hijrah Nabi, yang paling besar lah kalau kita tengok bersama dengan Nabi berhijrah. Berhijrah pada waktu tu Allah perintahkan Nabi suruh sebahagian sahabat pergi dulu. Maknanya beliau bukan pergi sekali arung, memang ada peringkat-peringkat lah. Sahabat pergi dulu, lepas tu baru Nabi. Dan sebenarnya hijrah pada ketika itu memang wajib.
Memang wajib lah pada kita tu, wajib untuk semua orang Islam kat Mekah tu berhijrah. Tapi adalah separuh sahabat yang Nabi perintahkan supaya tinggal di Mekah dulu kan. Dia ada fasa-fasa dia kan. Okey, kemudian kalau kita tengok macam mana Abu Bakar yang setia dengan Nabi, sampaikan dialah yang mengiringi Nabi kan untuk ke Madinah kan. Kalau kita tengok sebelum Abu Bakar, sebelum Rasulullah keluar dari tempat dia memerintahkan Ali. Ali menggantikan tempat Rasulullah kan pada ketika dia nak berhijrah, sebab masa tu kan orang musyrikin Mekah tengah merancang untuk membunuh Nabi kan. Jadi kalau tengok Ali ni adalah seorang yang sangat muda lah. Sebenarnya kalau kita nak kaitkan dengan masyarakat kita zaman sekarang, kita lihat watak-watak ni, kalau kita boleh tengok Ali, orang yang muda. Asma tengah mengandung, perempuan yang tengah mengandung. Dia sangat function orang panggil kan dalam penghijrahan Nabi. Aisyah sendiri, Aisyah waktu tu kecil lagi umur macam-macam mereka ni. Kalau kita bayangkanlah remaja macam Ali, apa sekarang remaja kita buat? Kan? Orang mengandung, mungkin kita boleh bagi alasan, penatlah aku, tak naklah buat ni kan. Aisyah yang kecil macam mana dia boleh bersama-sama dengan Asma untuk menyediakan bekalan makanan untuk Rasulullah kan. Kalau kita lihat kat situ, adakah kita ni sebenarnya mendidik diri kita untuk utamanya kan. Kalau untuk ibu-ibu, ayah-ayah, macam mana yalah, zaman kita mungkin dah lepas remaja kita, tapi macam mana kita nak mendidik anak-anak kita pada zaman sekarang. Macam awal-awal tadi sebut, berlakunya sangat-sangat realiti umat hari ni kan, macam mana kan. Walaupun tak semualah, tapi kebanyakan yang kita tengok di media sosial kan, macam mana berlakunya rosaknya masyarakat ataupun remaja hari ni kan. Jadi kat situ kita kena ada satu cita-cita yang besar. Bukan sekadar, bukan sekadar Islam pada nama, bukan sekadar Islam pada IC kan. Kita nak buat benda semua nak patuh syariah, tapi diri kita, adakah kita ni mematuhi syariah? Contoh pergi bank yang patuh syariah, tapi kita pergi bank seluar pendek, pergi bank tak pakai tudung contoh kan. Jadi kat situ pentinglah sebenarnya macam mana ni kita ni anak-anak remaja, anak-anak kita didik dia supaya dia menjadi satu masyarakat ataupun satu individu yang faham Islam secara keseluruhan. Bukan sekadar Islam di bibir, bukan sekadar Islam di IC kan, atau bukan sekadar aturan-aturan di sekolah kan. Tapi macam mana Islam tu kita nak sebatikan dalam diri kita, dalam amal ibadat kita, dalam kehidupan seharian kita. Pentinglah benda tu sebenarnya untuk kita mendidik anak-anak kita zaman sekarang ni dengan acuan Islam yang sebenar. Betul-betul nampak kat situ. Sebenarnya kalau daripada zaman kita, zaman saya kecil-kecil dulu pun memang dah Islam, baik Islam. Kan? Ataupun memang orang kata macam patuh syariah. Benda tu sebenarnya dah lama dah, tapi hakikatnya rakyat Malaysia, kita bertukar kepada rakyat Malaysia sajalah. Rakyat Malaysia pun sendiri yang tak mengamalkan Islam tu sendiri kan. Kita faham, maksudnya masing-masing faham diri dia nak benda yang patuh syariah kan. Tapi dia sebenarnya tak perasan dalam diri dia sendiri. Benda yang sesimpel itu, dalam diri sendiri tak perasan pun, dia sebenarnya tak patuh syariah. Dan tak cakap lah, kita pun sama juga ada benda-benda yang kita mungkin kekurangan kan. Kita memang tak perfect pun. Jadi kita ambil by time, kita ubah diri kita. Cerita pun pasal hijrah kan. Kalau hijrah Nabi tu kan kita cerita pasal Nabi berhijrah. Tapi hijrah yang sekarang ni apa? Apa dia hijrah? Kita tanya host apa hijrah yang sekarang biasa kita tahu kan. Hijrah biasa kita dengar meninggalkan kejahatan kepada kebaikan kan. Macam-macam tu lah. Jadi baiklah, kita nampaklah hijrah tu macam kalau zaman dulu ialah pindah daripada Mekah ke Madinah. Kalau sini kita nak pindah ke mana kan? Cuba tanya host, apa penhijrahan host yang paling besar sekali dalam hidup orang tiba-tiba. Masya-Allah, tiba-tiba saya pula kena jawab ni. Kalau macam kalau daripada sudut saya, mungkin daripada dulu macam saya ni agak nakal, sekarang ni dah sopan sikit lah, sopan dah. Dari itu mungkin perpindahan saya, hijrah saya. Mungkin Ustazah sendiri ada, kita patah balik ke Ustazah. Apa hijrah Ustazah yang terbesar? Dia sebenarnya kalau boleh nampak cerita sikit lah. Biasa kan kalau hijrah kan kita cerita benda besar. Contoh orang minum arak, dia berhijrah, dia tak nak, dia tinggalkan arak kan. Itu benda besar. Mungkin dalam diri host pun tak adalah sampai tahap macam tu, tak adalah teruk sangat. Jadi tak ada penghijrahan tu, mungkin pada orang biasa mungkin macam tak ada apa pun yang perlu Ustazah nakal tu, biasalah budak-budak kan. Okay, kalau macam saya sendiri, apa penghijrahan saya yang paling besar? Apa yang kita nak cakap, susah je nak sebut sebab
mungkin dia tak cukup besar, ataupun sebab mungkin kita ni tak diuji dengan Allah, tak uji kita lah. Alhamdulillah Allah pelihara lah pada saya kan. Diri kita ni mungkin yalah, sebelum kita balik mungkin kita tidak bertudung kan, benda-benda tu. Tapi kita sedar, maksudnya bila kita sedar, itu bukan penghijrahan, itu sebenarnya satu, pada saya lah, itu satu proses pembesaran kan. Maksudnya bila kita faham wanita perlu bertudung, menutup aurat, jadi kita berubah dan kita berazam untuk yang lebih baik daripada itu kan. Macam tu lah. InsyaAllah. Baiklah, kita berehat sampai di sini saja sebelum kita sambung ke soalan yang seterusnya. InsyaAllah. Alright, kita dah nampak kita dah tahu tadi maksud makna hijrah daripada zaman Rasulullah lah. Kalau kita tengok tadi, Ustazah dah ceritakan hijrah pada zaman Rasulullah. Tapi pada zaman kini Ustazah, kita tak bolehlah nak pindah daripada satu tempat ke satu tempat sebab negara kita sendiri pun dah negara Islam kan. Jadi boleh Ustazah terangkan sikit lah apa hijrah kalau untuk zaman kini punya lah, hijrah pada zaman kini. Ni kalau hijrah yang kita sebut zaman sekarang yang kita maklum lah, mungkin dari sudut perubahan diri kan, perubahan diri seseorang kepada yang, dari yang tidak baik kepada yang lebih baik kan. Contoh dulu dia berbuat dosa kan, dosa apa-apalah dosa, dia bertaubat untuk tidak buat, itu adalah satu penghijrahan lah. Biasa ataupun bagi bertaubat kan, bertaubat ni pula ada pula syarat dia nak bertaubat kan. Dia macam tu lah sebenarnya. Hijrah ni kita boleh nak relatekan dia lebih kurang macam kita bertaubat lah. Maksudnya kita meninggalkan perbuatan lama kita kepada perbuatan yang baru. Baiklah, dari kita dah tahu dah mengenai hijrah yang pada masa kini lah, yang bersesuaian untuk masa kini. Tapi kita nak tengok jugalah, sebab orang kata kalau kita tak tengok sirah pada zaman yang dahulu, kita akan berlakunya pada perkara yang sama kan. Jadi kalau kita tengok sirah-sirah Nabawiyah, sirah Nabi pada zaman dahulu, kita ada banyak watak-watak sampingan. Maksudnya sahabat-sahabat Nabi ni contohnya seperti Abu Bakar, seperti Sayyidina Ali. Yang kalau dulu Sayyidina Ali ni kira remaja lah kan. Remaja yang macam sangat hebat. Yang kalau zaman Rasulullah tu, kita mungkin tak sama dengan remaja pada zaman kini. Jadi mungkin saya boleh terangkan sikit apakah watak daripada zaman Rasulullah yang mungkin kita boleh ambil sebagai pedoman untuk masyarakat pada masa ini. Kalau kita lihat, ini lebih khusus kepada hijrah Nabi lah kan. Maksudnya kalau macam mana kita tengok watak Ali itu sendiri dalam penghijrahan Nabi, di mana dia menggantikan tempat tidur Nabi. Kalau kita tengok macam tu, sanggup ke kita ni dah tahu dah Nabi tu orang nak bunuh Nabi. Kita pula boleh ke, sanggup ke kita nak gantikan tempat tidur Nabi yang kita boleh fikirkan yang lepas ni bila aku mati, mungkin orang tu tak buka selimut, dia tak tahu tu Ali ke, dia ingat Nabi kan, dia akan bunuh. Terus bunuh mana tahu terus bunuh. Macam mana dia iman dia boleh sampai tahap macam tu, dia sanggup berkorban kan. Dia berkorbankan jiwa, harta. Kalau Abu Bakar, dia pergi berhijrah, meninggalkan semua harta dia, apa yang dia tinggal. Bila Nabi cakap, apa yang kau tinggalkan? Aku hanya tinggal Allah dan Rasul untuk anak-anak keluarga dia kan. So kalau kita tengok, sebenarnya selain peristiwa besar hijrah ni, apa yang paling penting sekali adalah tentang pengorbanan. Macam mana para sahabat, dia mengorbankan diri dia untuk Rasulullah berdakwah, macam mana Islam tu sampai kepada kita hari ni kan. So kalau kita lihat korban ni sebenarnya, baru lepas Hari Raya Haji kan, korban kan. Cerita pasal korban ni sebenarnya, kalau kita tengok untuk diri kita sendirilah, kita berkorbankan sesuatu untuk kita dapatkan apa yang kita nak kan. Contoh kita nak beli barang make up lah biasa perempuan kan, dia sanggup korbankan duit dia, benda kecil kan, dia boleh, mudah. Tapi adakah kita ni, umat Islam sekarang ni, sangguppah kita mengorbankan harta kita ataupun diri kita untuk Islam? Kan benda ke jalan Allah lah, benda yang besar. Sanggup kita nak habiskan harta kita ni untuk kita pergi menuntut ilmu? Mungkin ada orang, setengah orang berkira bab-bab tu kan. Sanggup kita nak bersedekah untuk kita mendapatkan pahala ke akhirat nanti kan. Itu pengorbanan yang kita rasa besar lah bagi kita kan. Mungkin lah kita boleh sebut, sebenarnya pengorbanan yang baik tu adalah bila kita mengorbankan sesuatu yang kita suka untuk orang lain kan. Biasa kan kalau dengar kan, kalau nak bagi hadiah, bagilah benda yang kita sayang kan. Biasa dengar macam tu kan. So kalau kita tengok dari konteks macam mana Ali, seorang pemuda yang sanggup mengorbankan, macam mana kita juga ataupun anak-anak muda di luar sana, cuba fikir sepanjang umur kita yang muda ni, apa yang kita dah korbankan untuk Islam. Apa yang terjadi dekat dunia hari ni, macam mana Palestin memerlukan sumbangan kita untuk
ialah membantu mereka di sana. Banyak lagi negara-negara Islam yang sedang musibah kan. Jadi apa peranan kita sebagai orang muda? Okey, kalau kita tengok pula Asma dalam penghijrahan Nabi. Beliau pada waktu tu sedang hamil kan, mengandung kan. Pun peranan seorang wanita sangat penting dalam menyebarkan Islam tu sendiri kan. Jadi kita ni sebagai seorang wanita janganlah kita rasa, alah aku ni perempuan, tak ada kekuatan pun, takkan aku nak pergi perang, takkan aku nak sekian-sekian, tak. Tapi sebenarnya jangan kita anggap benda yang sekecil-kecil benda yang kita buat tu tak membantu. Sebenarnya benda itulah, macam mana kalau Asma tak hantar makanan pada Nabi? Adakah Nabi hidup? Lama kan, maksudnya yelah, dia juga memerlukan makanan untuk meneruskan perjalanan dia ke Madinah pada waktu tu kan. Janganlah kita rasa benda-benda mungkin nampak simple, tapi benda simple tu lah yang memberi impak yang besar kan. Dan kita mendoakan supaya mungkin tangan-tangan kita ni menjadi asbab bangkitnya Islam satu hari nanti kan. Islam sekarang dah ada hari kiamat nanti kan. Kita nak jadi tangan-tangan yang kita mungkin tak ada pada waktu tu, tapi kita ada sumbangan kita kan, insyaAllah. Saya cakap macam tu saya teringat kata-kata bagaimana orang cakap, bagaimana seorang ibu itu boleh melahirkan anak yang mampu menggoncangkan dunia. Maksudnya orang kata ibu ni adalah madrasah peradaban. Madrasah ibu ni lah yang mendidik anak mereka sampai menjadi besar kan. Sampai menjadi orang lah, sampai jadi manusia yang mampu untuk mampu untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang hebat. Macam mana Sultan Muhammad Al-Fatih kan. Seorang peranan ibu wanita sangat penting dalam mendidik anak-anak. Betul. Tak semestinya kita kena harapkan kepada orang lelaki saja semata-mata. Betul. Baiklah. Cakap mengenai tu, boleh ke hari Rabu hari tu kita baru sahaja menyambut awal Muharram. Jadi saya ingin tahu apa yang Ustazah boleh kongsikan amalan yang boleh kita buat dan digalakkanlah. Amalan-amalan sunnah lah pada bulan Muharram kan. Okay, mungkin yang pertama kita kita perbanyakkanlah amalan soleh. Apa? Sebab ni apa contoh amalan soleh tu Zaza? Okey, perbanyakkan amalan soleh dan jauhi maksiat. Kalau kita tengok Al-Quran, boleh buka Al-Quran, surah boleh kita buka surah, kita buka sama-sama. Kalau Zakir naik dia kata apa? Surah nombor 9, chapter nombor 10, ayat 36. Gitu kan. Macam gitu. Okay, surah nombor 9, juzuk ke-10, ayat ke-36. Surah apa tu Zaza? Surah surah Taubah. Okay, para penonton boleh ambil Quran sekarang. Kita buka bersama-sama. Surah Taubah ayat 36. Kita bacalah dia punya maksud dia lah kan. Sesungguhnya, muka surat ni 192. Sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah ialah 12 bulan mengikut ketetapan Allah. Pada waktu dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam 4 bulan itu. Disebut kat sini. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jadi janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam 4 bulan itu. Apa bulan 4 bulan tersebut? Rejab, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. So Muharram pun disebutlah dalam 4 bulan. Jadi kat situ dia kata janganlah kamu menzalimi diri kamu. Jadi perbanyakkanlah amalan-amalan soleh pada bulan Muharram lah yang disebutkan. Kemudian apa lagi yang boleh kita lakukan pada bulan Muharram ni? Puasalah. Okay, afdalus siyam, ada riwayat Muslim. Afdalus siyam pada syahrul Ramadan. Sebaik-baik puasa selepas bulan Ramadan. As-siyam syahrilah Muharram. Puasa pada bulan Muharram lah. So kalau tengok bulan Muharram, puasa-puasa sunat lah kita boleh perbanyakkan. Antaranya puasa Isnin Khamis. Okay. Puasa hari Ashura. Biasalah kita sebut kalau hari Ashura tu bila hari Ashura tu 10 lah. Hari ke-10 Muharram, Ashura kan. 10 Muharram kalau kita tengok ada hadis Nabi tentang berpuasa lah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang bermaksud apabila Nabi datang ke Madinah, baginda melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Ashura. Lalu baginda bertanya, apakah ini? Mereka menjawab, hari ini adalah hari yang baik di mana Allah telah menyelamatkan padanya Nabi Musa dan Bani Israel daripada musuh mereka. Maka Musa pun berpuasa. Lalu Rasulullah bersabda, aku lebih berhak dengan Musa daripada kamu. Maka baginda pun
berpuasa dan menyuruh orang ramai berpuasa. So jadi kat sini kita nampak bulan 10 Muharram ni lah antara amalan berpuasa lah, sunat berpuasa kan. Kemudian hadis lagi disebut tentang kelebihan. Kelebihan ataupun keistimewaan bulan puasa sendirilah. Nabi Muhammad bersabda, pada hari Ashura itu sesungguhnya aku bermohon kepada Allah agar menghapuskan dosa setahun sebelumnya. Biasalah kita dengar kan, biasalah sebab tu awal-awal Muharram kan ada doa akhir tahun, doa awal tahun kan. Okay, so jadi kita ambil lah kelebihan-kelebihan pada bulan tersebut untuk kita berpuasa kan. Berpuasa pada 10. Kemudian ada juga dia kata dianjurkan berpuasa pada 9 Muharram, Tasu'a. Biasanya dengan Tasu'a kan, maksudnya sebelum 10 Tasu'a dulu. Depend. Ketika Rasulullah berpuasa pada hari Ashura dan menyuruh orang ramai berpuasa, maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, Ashura adalah hari yang diagung-agungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani." Maka baginda bersabda, "Jika datang tahun hadapan, kita akan berpuasa pada hari Tasu'a, iaitu hari ke-9 lah pada bulan Muharram." Berkata Ibnu Abbas, maka belum tiba tahun hadapan Rasulullah telah wafat. Ini riwayat Muslim lah. Sebab biasa kan, kalau kita tengok Nabi, bila kita berpuasa, kita tak nak sama dengan orang kafir Quraisy. Jadi Nabi dia kata boleh puasa sebelum ataupun selepas bulan tersebut lah. Kemudian apa lagi? Berpuasa pada hari putih. Hari putih tu bila saja? Hari putih tu hari pertengahan bulan lah. Ataupun orang panggil bahasa Arab apa? Hari Bid Hari putih kan. 13, 14, 15 Muharram. Itulah kebanyakan lah puasa. Baiklah, okey, nampak lagi situ. Maksudnya antara amalan yang kita boleh lakukan adalah dengan memperbanyakkan amalan soleh. Contohnya seperti baca Quran, bersedekah, betul. Dan juga kita boleh juga berpuasa pada hari yang putih. Hari putih. Contohnya 9, 10 ataupun 11 Muharram kan. 13, 14, 15 atau itu hari putih. 9, 10, 11 tu yang hari Tasu'a, hari Ashura. Hari Ashura. Itulah. Itu yang Ustazah cakap tadi tu. 9, 10, 11 untuk yang hari Ashura. Ashura pula. Lapar ke apa? Okey. Baiklah. Itu antara amalan. Sekarang kita nak tahu juga apakah nasihat dan saranan Ustazah kepada masyarakat masa kini untuk kita memahami erti hijrah. Dan bagaimana kita nak aplikasikan penghijrahan itu dalam kehidupan kita dengan yang sangat mencabar ni, dalam dunia yang sangat mencabar ni, yang di mana-mana aspek ni kita kena ambil tahulah. Jadi mungkin kita boleh kongsikan sedikit. InsyaAllah. Jadi sebelum tu kita tengok balik macam mana penghijrahan Nabi. Sebenarnya pembentukan umat Islam, pembentukan masyarakat Islam di Madinah adalah hasil daripada penghijrahan Nabi kan. Di mana akhirnya disebut adalah sebaik-baik ummah. Kan? Apa ayat Quran tu? Surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Masya-Allah Ustazah ini kita kan. Masya-Allah. Yang bermaksud kamu wahai umat Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi umat manusia. Kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada perkara yang buruk. Okey. So kalau kita lihat sebenarnya pembentukan masyarakat Islam dekat Madinah adalah hasil daripada penghijrahan Rasulullah yang berlandaskan akidah, syariat, akhlak kan. Jadi yang mana akhirnya kat situ kita dah nampak macam mana Islam tu sendiri membentuk peribadi Muslim kan. Kalau kita lihat mungkinlah pada zaman kita ini sudah kurang jati diri Islam dalam diri orang Islam tu sendiri kan. Mungkin kita boleh pergi di sudut konteks kita sebagai seorang pelajar contoh kan. Apa benda watak pula, sifat-sifat apa nilai-nilai yang ada dalam diri kita. Yang macam sahabat, macam sahabat bawa, ada tak? Macam mana kalau kita boleh tengok Rasulullah sebut iman Abu Bakar seluruh dunia dan seisinya. Kalau tengok kumpulkan umat manusia, umat Islam ni, itulah iman Abu Bakar. Sangat-sangat besar kan. Ataupun kita boleh pergi dari konteks kita Muslim lah, diri sendirilah, konteks diri kita sendiri kan. Apa benda watak lagi. Dia punya apa? Nilai-nilai murni yang ada dalam diri kita kan. Jadi kalau kita lihat kita ni sebenarnya
nak melahirkan satu umat yang berkualiti ataupun umat yang ada ciri-ciri Rabbani. Apa dia ciri-ciri Rabbani? Ciri-ciri Rabbani yang ada dalam diri kita mungkin sifat-sifat kemanusiaan tu lah. Kita beriman, taat pada Allah, taat pada perintah Rasul, tolong-menolong, beramal soleh, beribadat dan sebagainya kan. Okay, akhirnya ciri-ciri Rabbani tersebut hakikatnya dibangunkan bermula dengan diri kita sendiri. Diri kita sendiri sebagai Muslim, individu Muslim. Macam mana kita nak faham, macam mana kita nak membentuk sifat-sifat ciri Rabbani dalam diri kita tersebut. Mungkin kita boleh tengok, kalau biasa dengar 10 muasafat Muslim kan. Bolehlah cari 10 muasafat Muslim. Antaranya salimun akidah, akidah yang sejahtera, akidah yang sahih. Salimun ibadah yang sejahtera, ibadah yang sahih, akidah yang sejahtera, ibadah yang sahih kan. Macam-macam lagi akhlak. 10 muasafat tu mungkin kita boleh praktikkan dalam diri kita, kita hidupkan dalam diri kita kan. Kemudian kita menghidupkan sama juga ciri-ciri tersebut dalam diri orang lain, kita menyampaikan kepada orang lain yang akhirnya dia bermain di sekitar kita dan benda tu tersebar, akhirnya melahirkan keluarga yang faham, masyarakat yang faham dan akhirnya membentuk satu dunia ni adalah umat Islam yang faham Islam secara menyeluruh kan. Jadi kat situ tertegaknya Islam lah. So jadi benda ni nak tak nak akhirnya bermula dengan diri sendirilah. Sangat besar lah peranan kita sebenarnya, walaupun kita rasa benda tu alah senang je nak tinggalkan benda ni, tapi susah bagi orang yang dah terbiasa. Mungkin pada kita mungkin alah senangnya nak pakai tudung sebab kita dah biasa pakai tudung. Tapi bagi orang yang belum bertudung, mungkin susah pada dia. Itu adalah jihad dia. Pahala dia sangat, kalau kita tengok, sebab dia sangat bersungguh-sungguh kan. Jadi pahala dia lebih lagi lah bagi kita yang dah biasa kan. Jadi kat situ untuk anak-anak muda, jangan rasa down, jangan rasa putus asa untuk berubah. Jangan rasa aku tak nak berubah, nanti orang, biasalah orang macam tu kan. Biasalah orang nak berubah ni, dia akan pandang macam aku ni dah tak pergi masjid ke, aku masjid apa lah orang pandang. Dia fikir pandangan orang pada dia. Sedangkan dia selalu sangat-sangat berfikir macam aku tak nak pakai tudung, aku pakai tudung, apa pula orang kata pandang pelik pula kan. Tak. Sebenarnya kita kena fikir apa yang Allah fikir, apa yang Allah kata untuk kita. Sebab kita nak berubah kerana Allah. Kena ingat kita nak berubah kerana Allah, bukan kerana manusia. Jadi insya-Allah kita niat kerana Allah, Allah akan bantu kita sikit-sikit. Jangan pedulikanlah apa yang orang cakap tu. Pedulikan, jangan pedulikan. Pedulikan je apa orang nak cakap tu. Yang penting kita tahu niat kita. Yang penting kita pasti kita tak tinggal amalan-amalan wajib kita lah kan. Solat semua kan. Itulah, Allah alam lah. Itulah orang cakap macam kalau kita nak berubah ni, kita jangan kisah apa yang orang kata. Yang penting apa yang orang kata. Sebab saya pun perasan macam kalau orang kata kita cakap ni memanglah senang, nak buat tu susah. Tapi bila kita fikirkan balik, kenapa susah? Sebab kita selalu memikirkan apa yang orang kata. Kalau aku buat ni, orang kata macam ni pula. Kalau aku buat gini, orang kata macam ni pula. Itulah masalah je dengan minda kita. Pemikiran kita ni terlalu fikirkan sangat apa yang orang kata. Padahal perubahan tu sendiri bukannya untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri juga. Tapi yang paling penting juga, kita nak berubah ni, kena cari bi'ah. Bi'ahnya ataupun suasana yang soleh kan. Kita nak tinggalkan rokok, contoh lelaki kan, tapi kita duduk dengan kawan-kawan kita yang sama merokok. Baru nak tinggalkan sehari ni, esok macam sedap, macam best je kan. Dia nak try balik benda tu. Jadi tinggalkan. Bukanlah putus kawan, tapi kita mencari bi'ah yang lebih baik lah. Suasana yang lebih baik, suasana yang soleh, macam itulah. Betul-betul. Kalau suasana yang macam, kalau kita masih lagi dalam suasana yang sama, agak sukar lah. Kita akan rasa untuk berpatah balik tu lebih kuat berbanding untuk kita terus ke hadapan. Melainkan kita betul-betul kuat, kita pula yang mengajak kita. InsyaAllah. Itu memang sangat hebat dari penghijrahan dia, insyaAllah. Baiklah, kita dah tahu apa maksud hijrah. Kita dah tahu apa amalan soleh dengan ciri-ciri Rabbaniyah tadi. Dan kita juga nak tahulah bila masa terbaik untuk berhijrah. Okey. Masa terbaik untuk berhijrah adalah sekarang. Kalau kita rasa nak berubah, terus. Jangan tunggu-tunggu lagi dah. Jangan tunggu aku nak pakai tudung. Jangan tunggu kita dapat hadiah orang bagi tudung baru nak pakai. Aku nak tinggalkan Arab. Jangan tunggu kita berpindah jauh daripada Arab baru kita nak tinggalkan. Tak. Bila kita terdetik hati kita nak berubah, terus berubah. Kalau kita berhenti, syaitan akan terus bisik. Syaitan ni kerja dia jalan je. Dia tak ada, dia nak berubah untuk dia kacau, tak ada. Selagi kau hidup dia kacau lah sampai bila pun. Jadi kalau rasa nak berubah,
terus berubah. Betul lah, macam kita niat nak kurus juga kan. Esok kita kurus, tapi sampai ke tahun depan tak kurus-kurus. Makan tetap juga kan. Makan sama lah. Gitulah kita punya ni. Lagipun kita pun tak tahu bila kita akan mati. Kalau kita rasa nak berubah tu, kita terus berubah. Betul. Mana tahu tiba-tiba petang ni ke kita niat dah terdetik pagi lah. Petang tu tiba kita meninggal. Na'udzubillah, kita tak tahu macam mana kan. Jadi baiklah. Kita dah di penghujung rancangan. Jadi saya nak share sikit lah. Dalam ayat Al-Quran ni sebenarnya banyak tau cerita mengenai hijrah. Mengenai apa pahala-pahala yang dapat kepada orang berhijrah. Contohnya dalam surah Taubah, surah Nisa, surah An-Nahl dan juga surah Al-Imran. Tapi saya nak petik sikit lah daripada surah Al-Imran ayat 165. Maksud dia, maka orang-orang yang berhijrah kerana menyelamatkan agamanya dan yang diusir keluar dari tempat tinggalnya dan juga yang disakiti kerana menjalankan agamanya dan yang berperang dan terbunuh, iaitu syahid lah. Syahid, sesungguhnya aku akan hapuskan kesalahan mereka dan sesungguhnya aku akan masukkan mereka ke dalam syurga yang mengalirnya di bawah beberapa sungai sebagai pahala dari sisi Allah. Dan di sisi Allah jugalah pahala yang sebaik-baiknya. Kita nampaklah dalam surah At-Taubah, surah Nisa, surah Imran ni, Allah dah janjikan siapa yang berubah, siapa yang berhijrah untuk Allah, Allah akan janjikan pahala untuk mereka. Jadi macam mana pun kita rasa susahnya untuk berubah ke arah yang lebih baik, kita kena ingatlah Allah, insya-Allah Allah ada syurga untuk kita. Bantu, kan? Allah akan bantu. Kita jangan rasa macam aku tak mampu, aku ni seorang kan, tak ada siapa. Contoh kita rasa macam persekitaran kita masa tu rasa macam tak mampu untuk berubah ataupun mungkin parents kita tak tahulah, mana mungkin kita ada keluarga ada orang yang keluarga sendiri yang menentang untuk berubah. So, kita jangan takut, insya-Allah Allah ada untuk membantu kita. Dan juga dalam hadis riwayat Ahmad yang dikatakan apabila ditanyakan berkenaan afdalul iman, apakah antara iman yang lebih penting pula. Lebih penting Rasulullah menjawab al-hijrah. Jadi kita tahulah hijrah ni sangat penting sebab sangat rugilah untuk orang yang macam hari ini lebih buruk daripada yang semalam, dan sangat rugi juga untuk orang yang hari ini sama seperti semalam. So kita setiap hari kita kena berubah. Esok kita kena berubah. Boleh Ustazah? Esok kita berubah. InsyaAllah. InsyaAllah. Baiklah. Saya mengucapkan terima kasihlah kepada panel atas kesudian untuk berkongsi mengenai bila kita nak berhijrah, dan kita jumpa lagi di siri YM Podcast di masa akan datang pada minggu hadapan. Dan jangan lupa untuk komen, like, share, apa lagi? Subscribe YouTube Yayasan Maghfirah. YM Podcast semestinya santai, kontemporari dan berhikmah. InsyaAllah.